Assalamualaikum, welcome back to Reddit TV. 8 cerita Melayu yang takkan keluar dekat TV. 8 cerita Melayu yang takkan keluar dekat TV. Apa diorang tak keluar kat TV? Sebab mostly cerita-cerita yang aku akan review kat korang kejap lagi ni 18 tahun ke atas, 18XX, uncensored. Tu the main reason kenapa cerita ni 18XX. Cerita-cerita ni hanya keluar dekat online, which is dekat View dan juga iFlix. So aku ambil beberapa cerita yang best dekat View and beberapa cerita yang best dekat iFlix, and aku gabungkan, aku bagi top 8 yang aku rasa best, yang patut korang tengok. Sebab daripada korang asyik layan Netflix kan, cerita-cerita luar, why not kali ni kita support lokal. So, mantul, mantap. Okay, nombor 8. Nombor 8 adalah cerita Jibril. Aku letak dia nombor 8 sebab aku rasa cerita dia macam okey lah, biasa-biasa. Tapi masih lagi seronok untuk ditonton. Lakonan Ariel Zafril dengan Lisa Surani. Jibril ni sebenarnya nama orang, nama lawyer. Dia seorang je yang boleh settlekan kes bunuh. Kes bunuh seorang CEO company yang dibunuh, and then diorang hire Jibril ni sebab diorang rasa dia je yang boleh untuk settlekan kes bunuh yang impossible ni. So, tak nak cerita banyak, korang kena tengok dulu best tak best. Itu up to korang punya opinion, tapi aku rasa cerita ni macam boleh-boleh lah. Tapi okey je nak tengok, okey? Aku tengok cerita lebih-lebih, korang kena tengok sendiri. Nombor 7, kita ada Devoted. Mengisahkan seorang isteri yang menyara keluarga dia. Keluarga dia ada suami dengan seorang anak. Suami dia tak kerja sebab kena buang kerja, and then suami dia macam malas duduk rumah. And then one day, isteri dia ni, dia balik rumah, balik daripada overseas, tengok anak dengan suami dia hilang. Okay, and then bila selidik, rupanya anak dengan suami dia ni direkrut dalam satu paramilitary organisation, yang mana organisation ni menentang kerajaan, cuba untuk menentang kerajaan. Lakonan Shahnaz Ahmad. Kau faham lah Shahnaz Ahmad kalau dia jadi jahat macam mana kan? Jahat dia memang jahat lah. So kalau korang nak tahu, kena tengok sendiri. Next, nombor 6. Okay, nombor 6 kita ada Keluarga Bahadon. Okay, daripada cerita-cerita yang aku dah review tadi, cerita ni bukan cerita action ke apa, dia just cerita lawak. So kali ni aku bagi cerita lawak. Tak ada lawak main ni, tapi okey lah untuk korang gelak-gelak sikit kan. Okay, dia cerita pasal seorang anak ni, dia bekerja di luar negara sebagai tukang masak, and dia balik Malaysia sebab bapak dia mati. And then bapak dia nak dia yang sambung company lama bapak dia lah, kira ambil alih tempat bapak dia. Bila dia dah ambil alih tempat bapak dia tu, rupa-rupanya dia sedar yang share dengan company bapak dia tu rupanya supplier yang gunakan kekerasan supaya orang-orang yang ambil supply barang dari dia tu tak lari. So diorang gunakan kekerasan. So macam mana Joe ni, okay, nama karakter tu Joe, dia nak bersihkan supplier-supplier ni daripada gunakan kekerasan. Kenapa korang kena tengok cerita ni? Bini remeh siap lawa bai. Macam ni. Sebab tu aku tengok bini dia baik. Eish, mimpi-mimpi aku. Nombor 5. Nombor 5 kita ada The Bridge. Okay, The Bridge lakonan Bron Palari. Yang aku kenal Bron Palari dari cerita ni. Bagi aku Bron Palari punya lakonan mantap. Aku tak pernah deny kehebatan dia berlakon. Cerita ni mengisahkan pasal gabungan Inspektor Malaysia dan juga Inspektor Singapura yang jumpa satu mayat dekat Jambatan Tuas, iaitu jambatan antara Malaysia dengan Singapura. So sebab tu Inspektor Malaysia dan Inspektor Singapura perlu bergabung untuk selesaikan kes ni. Tapi sebenarnya bukan mayat tu yang diorang perlu study sebenarnya. Rupanya mayat tu just untuk pancing diorang je. Sebenarnya pembunuh tu dia baru nak start plan membunuh dia. So next, nombor 4, kita ada Black versi Malaysia. Okay, sebenarnya cerita ni adalah adaptasi daripada cerita Korea. Aku tak tahu apa beza Korea punya dengan Malaysia punya sebab aku tak tengok Korea punya lagi. So, versi Malaysia aku rasa best. Okay, cerita dia. And walaupun aku rasa macam tergantung sikit, tapi okay sebenarnya. Lakonan Kamal Adli dengan Siti Salihah. Cantik tu. Okay, kita straight pada cerita kita. Okay, Kamal Adli, macam aku tahu lah Kamal Adli macam mana kalau dia berlakon kan. Gabung pula dengan Siti Salihah, lagilah. Aku perlukan kau.
Cerita pasal Siti Salihah, dia ada satu macam supernatural punya kuasa yang dia boleh tahu bila orang tu mati. Bila dia nampak je bayang dekat orang tu, maksudnya okey, kejap ni dia ni mati. Korang kena tengok. Best, sebab tu dia antara top 4, top 5 yang aku letak. Sebab cerita ni best. Okay, by the way, cerita ni dekat View. Nombor 4 dan ke bawah adalah dekat View. Cerita yang lain tadi semua free je kalau korang nak tengok. Cuma cerita Black Malaysia ni je. Kalau korang nak tengok, korang kena bayar. Kira premium punya view lah. Okay, kita pergi ke nombor 3. Okay, nombor 3 kita ada cerita Daulat. Okay, Daulat ni dia baru je keluar minggu lepas. Lakonan Vanida Imran dengan suami dia, kira suami isteri berlakon cerita ni. And diorang juga jadi suami isteri dalam cerita tu. Cerita ni mengisahkan pasal politik lah. Politik lover kat luar sana yang memang kerja duduk mamak sembang pasal politik, tengoklah cerita ni. Memang aku boleh cakap walaupun aku punya pengetahuan tentang politik ni rendah, tapi aku tahu cerita ni menggambarkan politik Malaysia. Adalah event-event daripada politik Malaysia yang diorang bawa dalam cerita ni, tapi diorang tukar-tukar sikit lah sebab takut ada pihak yang terasa. Tapi macam mana pun, kalau aku jadi pihak tu, aku akan terasa dengan cerita ni sebab gentle sebiji diorang cuba adaptasi dalam cerita ni. Okay, pecinta-pecinta politik tu, kalau korang tengok cerita ni, aku tahu korang mesti macam, oh, ini masa hari tu ni, ini mesti kes-kes hari tu, kes-kes hari tu, mesti korang akan macam tu. Yang tak tahu pasal politik pun aku rasa korang mesti tahu ni. Sebab dia ada mention satu perkataan ni. Perkataan ni memang obvious gila. Dia cakap bosku. Bosku tu korang tahu daripada siapa kan? Aku tak nak cakap. Nanti YouTube aku pula kena ban. Tapi cerita ni aku cakap lain daripada yang lain, daripada cerita-cerita Melayu kita yang pernah diproduce. And aku rasa cerita ni bagus. Cerita dia laju, tak slow. Kira macam daripada awal sampai hujung pap. Cerita dia habis. So memang seronok. Dia punya plot twist pun korang akan macam macam tu. Jangan risau, cerita ni korang boleh dapatkan dekat iFlix. Bukan Netflix, iFlix. Okay, cerita ni korang boleh dapatkan kat iFlix percuma saja, tak perlu bayar. Jangan risau. Okay, so stream dekat iFlix. Okay, nombor 2 kita ada KL Gangster Underworld. Yang ni movie bukan series, movie. Aku cerita pasal movie dulu, kenapa aku letak nombor 2 daripada nombor 1. KL Gangster Underground yang movie punya, dia sambungan daripada KL Gangster Underground yang series. Okay, Underworld. Kenapa aku letak nombor 2? Sebab aku rasa KL Gangster Underworld yang series version punya better than movie ni. Kira untuk sambungan KL Gangster the movie ni lah, aku ada expectation tinggi. Tapi bila aku tengok KL Gangster movie ni, rasa macam kenapa tak sampai expectation aku. Sebab tu aku letak nombor 2. Sebab dia sambungan daripada the series tu. So kalau korang nak tengok the movie ni, korang kena tengok KL Gangster Underworld yang first, yang the series punya, bukan movie. Tengok yang series punya. Okay, so kita pergi ke nombor 1. Nombor 1 adalah KL Gangster Underworld series. Okay, so kenapa aku letak series nombor 1? Sebab dalam series ni lah macam-macam action kau boleh tengok. Lakonan Beto Hushairi, KL Gangster Underworld series ni, aku rasa tak ada lagi cerita-cerita series dalam iFlix ataupun View yang boleh beat cerita KL Gangster Underworld ni. Nampak? Sebab tu aku letak nombor 1. Dia punya best tu, aku boleh habiskan series dia dalam masa 1 hari je. Sebab best sangat. Sebab setiap kali kau tengok satu episod kan, kau mesti nak tengok, wish, apa jadi lepas ni. Tapi, macam aku cakap lah, cerita ni 18 tahun ke atas sahaja. Kanak-kanak tidak disyorkan sebab banyak scene-scene yang bunuh-bunuh. Best. Itu je yang aku boleh cakap. Dia punya action memang ngam. Itu je lah antara movie-movie yang aku boleh review yang aku rasa movie Melayu yang takkan keluar kat TV. And top 8 yang aku rasa korang patut tengok. Aku rasa macam, okay, produk Malaysia dah ada improvement. So aku memang suka gila tengok cerita dia. So macam, wah, aku bangga jadi rakyat Malaysia. Okay, so see you on the next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share kat kawan-kawan korang. And bye-bye.